Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Yang dikatakan boleh membantu untuk mencegah kanser. Walaupun bersaiz kecil namun mempunyai khasiat yang sangat besar, khususnya pada kesihatan, menjadikan buah beri antara buah-buahan yang boleh diamalkan pengambilannya, terutama untuk memberikan tenaga serta mencegah kanser. Beri mengandungi antosianin dan paras antioksidan yang tinggi, selain kaya dengan sumber serat yang dapat membantu sistem penghadaman yang sihat, serta vitamin C yang dapat membantu meningkatkan sistem imunisasi dan membuatkan kulit sentiasa sihat berseri. Dan rasanya manis, sedap, kadang-kadang ada rasa masam di hujungnya. Buah beri antara buah-buahan kegemaran ramai, khususnya atas faktor khasiatnya. Kita ada beberapa jenis buah beri. Pertama, acai beri. Buah unik dari hutan hujan Amazon ini dipercayai satu daripada makanan paling berkhasiat di dunia. Kaya dengan antosianin, acai beri dianggap sebagai wira dalam kalangan buah beri kerana ia mampu meningkatkan tahap tenaga, kesihatan mental dan sistem imunisasi. Beri biru ataupun blueberry. Pigmen di dalam buah ini kaya dengan khasiat antioksidan serta vitamin C dan E. Buah ini juga mengandungi kepekatan parti antosianin yang tinggi, itu sejenis sebatian yang dapat membantu melindungi daripada sakit jantung, kanser dan gejala penyakit berkaitan usia seperti kabur penglihatan dan hilang daya ingatan jangka pendek. Mulberry ialah sumber resveratrol yang baik, iaitu sejenis bahan yang dipercayai dapat membantu mencegah kanser dan memanjangkan usia. Kaya dengan vitamin C, buah ini biasanya digunakan untuk mengubati demam dan selsema. Ia juga digunakan sebagai ramuan dalam ubatan Cina untuk membersihkan darah dan hati, menguatkan buah pinggang serta pendengaran, juga penglihatan. Memandangkan mulberry mempunyai kandungan zat besi yang tinggi, ia juga digunakan untuk merawat penyakit anemia. Raspberry, manis, wangi dan kaya dengan vitamin dan serat. Raspberry membantu memperlahankan proses penghadaman dan mengekalkan kadar metabolisme yang tinggi dan seterusnya membantu tubuh untuk membakar lemak. Raspberry juga terkenal dengan khasiat anti-kanser. Dan yang terakhir sekali, cranberry. Kaya dengan vitamin C, cranberry digunakan untuk merawat jangkitan, terutama jangkitan pada saluran kencing. Selain kaya dengan antioksidan yang mampu mencegah penyakit jantung, ulcer dan kanser dengan berkesan, buah ini juga mampu merawat serangan asma, mengurangkan kolesterol dan melindungi otak daripada kerosakan saraf. Ini antara kebaikan buah beri yang dipercayai juga boleh membantu mencegah kanser. Kita ke Berita Nusantara, Radi. Berita Nusantara. Dan bersama kami lagi melalui Berita Nusantara, melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan berita antarabangsa pertama yang ingin saya sampaikan, ini menakutkan, Radi. Sebab wartawan mati ditembak ketika bersiaran langsung. Ini berlaku di Amerika Syarikat. Seorang wartawan dan seorang jurukamera yang sedang bersiaran secara langsung terbunuh apabila mereka diserang dalam satu insiden tembakan di Virginia, Amerika Syarikat. Ketika kejadian, mereka sedang bersiaran secara langsung dalam sebuah program bagi bersama seorang tetamu yang sedang ditemu bual. Serangan yang mengorbankan wartawan Alison Parker yang berusia 24 tahun dan jurukamera Adam Ward yang berusia 27 tahun itu membuatkan rakan wartawan yang berada di studio berita dan penonton program itu terkejut. Ketika temu bual itu berlangsung, tiba-tiba kedengaran lebih daripada 6 das tembakan dilepaskan dan Parker dan tetamunya menjerit-jerit ketakutan. Satu tangkapan imej
dari video menunjukkan suspek mengacukan pistol kepada juru kamera sebelum penonton menyaksikan sudut rakaman kamera itu terjatuh ke tanah. Pihak polis segera memburu suspek di keseluruhan kawasan tersebut sementara sekolah-sekolah di sekitar kawasan itu juga telah ditutup berikutan ancaman berkenaan. Pengurus besar stesen WDBJ Channel 7 telah ke udara kemudiannya untuk mengesahkan kematian kedua-dua pekerjanya. Tetamu yang sedang ditemu bual ketika insiden itu berlaku kini sedang menerima rawatan di hospital kerana terkena tembakan di belakang tubuhnya. Sementara itu, kenalan dan teman sekerja Parker dan Ward menggunakan platform media sosial untuk menyatakan rasa sedih serta memberi penghormatan yang terakhir. Dan suspek kejadian tersebut, Vester Lee Flanagan yang berusia 42 tahun dilaporkan sebagai bekas wartawan multimedia stesen televisyen yang sama dan mengenali kedua-dua mangsa. Lebih aneh, Flanagan juga membuat rakaman sendiri sewaktu melepaskan tembakan itu dan video versinya yang mengerikan itu telah dengan sengaja dibuat naik ke media sosial menggunakan nama Bryce Williams. Dalam perkembangan berkaitan, Flanagan dilaporkan telah menembak dirinya sendiri selepas berdepan dengan pihak berkuasa selepas kejadian itu. Nasibnya masih belum diketahui meskipun ada laporan yang mengatakan dia berada dalam keadaan kritikal. Ini yang berlaku dan agak mengerikan juga. Ya, agak mengerikan juga. Mungkin ada insiden salah faham antara rakan sekerja di pejabat. Tapi saya tak habis fikir sebab dia sanggup ambil tindakan yang ekstrim macam tu sampai mungkin bagi menghilangkan saya, nyawa sahabat sendiri. Ya, dan bagi saya mungkin ada berlakunya salah faham, miscommunication antara mereka dan kemudian membuatkan si penembak membalas dendam. Dan sekarang ini selepas kejadian menembak rakan sekerjanya, ex-colleague dia menembak dirinya pula. Dan dia masih lagi berada di dalam hospital, keadaannya masih kritikal. Ya, berita seterusnya. Seterusnya mengenai hangatnya antara Korea Selatan dan Korea Utara. Korea Selatan menyerang Korea Utara menggunakan lagu K-pop. Korea Utara memamerkan senjata untuk membuat Korea Selatan takut, tetapi Korea Selatan ada cara mereka sendiri menyerang menggunakan lagu-lagu K-pop. Selama 4 hari, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara semakin tegang. Korea Utara cuba memanaskan situasi dengan menunjukkan kekuatan, mengerahkan puluhan kapal selam dan melibatkan unit arteri atau ketenteraannya. Korea Selatan punya cara unik untuk membalas tindakan Korea Utara. Bukan dengan beradu kekuatan militer, Korea Selatan memasang pengeras suara berkekuatan tinggi dan memutar lagu-lagu K-pop di wilayah perbatasan. Korea Selatan memang tengah berusaha menghancurkan semangat tentera pihak seterunya dengan muzik K-pop. Korea Selatan juga memutarkan siaran radio dengan pelbagai konten seperti diskusi atau sembang bersama para pembelot serta laporan pelanggaran HAM, hak asasi manusia di Korea Utara. Taktik Korea Selatan tersebut ternyata efektif. Korea Utara marah dengan tindakan Korea Selatan tersebut. Penggunaan pembesar suara saat perang urat saraf mungkin nampak aneh bagi dunia lainnya, tetapi Korea Selatan tahu yang terbaik untuk tetangganya. Menurut Justin Hastings dari University of Sydney, jika ada satu hal yang paling dibenci Korea Utara, itu adalah informasi dalam bentuk apapun dari dunia luar. Pensyarah hubungan internasional dan perbandingan politik itu mengatakan kepada wartawan, Korea Utara lebih takut warganya tergoda untuk budaya popular, tidak hanya dari Korea Selatan tapi juga dari Barat, terlebih lagi kepada para tenteranya. Ini bukan permainan perang, katanya. Satu hal yang benar-benar dibenci oleh Korea Utara adalah, dan ini mengejutkan saya, awalnya taktik ini melibatkan pengiriman informasi tentang dunia luar ke Korea Utara. Selama 2 minggu terakhir, Korea Selatan telah menyiarkan Radio Winds of Freedom melintasi perbatasan. Melalui pembesar suara, Seoul mendesak Pyongyang untuk meminta maaf atas peristiwa terlukanya 2 tentera Korea Selatan oleh bom atau ranjau
perangkap yang dipasang Korea Utara di perbatasan. Korea Utara menolak dan malah membalas dengan menunjuk kekuatan ketenteraan yang mereka ada. Aksi ini dibalas pula dengan Korea Selatan dengan bantuan Amerika Syarikat dengan menerbangkan 2 pesawat tempur di perbatasan. Hal ini membuat pemimpin Korea Utara memerintah tenteranya untuk siap sedia berperang. Akibat situasi tersebut, PBB juga turut ikut campur tangan menangani masalah ini dengan meminta 2 negara itu menyelesaikan permasalahan ini dengan mengambil jalan demokrasi atau diplomasi yang tidak perlu pertumpahan darah. Tapi yang menarik di sini, Korea Utara dia mengancam Korea Selatan dengan ketenteraan dan senjata yang mereka ada. Tapi Korea Selatan dia balas balik dengan K-pop kan. Dia tak buat apa-apa pun. Dia cuma letak speaker dengan speaker atau pembesar suara yang berkekuatan tinggi, dia letak di dekat semua perbatasan. Dia play, dia mainkan lagu K-pop selama 4 atau 8 sehingga 4 sampai ke 8 hari, dan orang Korea Utara mula suka dengan lagu K-pop dan kerajaan Korea Utara mula bimbang sebab rakyat Korea Utara mula terdedah dengan budaya luar. Dia macam bersaing tapi dengan cara yang berbeza. Bagus juga tu kan. Kadang-kadang kita bila ada satu pihak menyerang kasar, satu lagi pihak lebih baik untuk mengambil pendekatan yang halus. Kalau api dengan api lagi marak kan. Saya baru nak cakap macam tu. Kalau nak matikan api, jangan guna api. Kita guna air. Gunakan air. Ya, kita berhenti rehat sebentar. Kemudian kita akan masuk ke berita politik dan hal ehwal semasa pula. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Bersama dengan kami lagi melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Kita masih lagi di dalam segmen Berita Nusantara. Dan hari ini berita 27 Ogos 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Berita politik dan hal ehwal semasa yang ingin saya sampaikan adalah berkenaan Bersih 4.0. Untuk makluman para pendengar, Bersih 4.0 akan berlangsung pada 29 hari bulan Ogos 2015, iaitu jatuh pada hari Sabtu, akan bermula pada pukul 2 petang dan berakhir pada 30 hari bulan Ogos tengah malam, dan ia akan berlangsung selama 34 jam. Dan mengenai Bersih 4.0 ini telah banyak respons yang diterima. Masih lagi mahu ada pihak masih lagi mahu meneruskan perhimpunan ini, dan ada pula yang membantah polis di BKL tidak meluluskan permit mereka dan menganggap ini satu perhimpunan haram. Pelbagai perkara berlaku, dan ini adalah komen daripada Nur Jazlan Mohamad, iaitu Timbalan Menteri Dalam Negeri 1, yang memberi komen bahawa kemungkinan amat tinggi kekacauan akan berlaku semasa Bersih 4.0. Kementerian Dalam Negeri ataupun KDN tidak menolak kemungkinan akan wujud kumpulan yang akan mencetuskan huru-hara dalam perhimpunan haram Bersih 4.0 pada hujung minggu ini. Dan Nur Jazlan berkata kumpulan anarki dalam perhimpunan haram berkenaan bertujuan mencetuskan provokasi terhadap polis supaya pihak berkuasa menggunakan kekerasan terhadap peserta. Tindakan provokasi berkenaan adalah untuk menyebabkan polis dipersalahkan kerana menggunakan kekerasan terhadap peserta perhimpunan haram ini, sekaligus akan meningkatkan kebencian terhadap pihak berkuasa dan kerajaan. Nur Jazlan berkata polis akan menggerakkan kira-kira 4,000 anggotanya bagi memastikan ketenteraman awam serta keselamatan rakyat ketika perhimpunan haram berkenaan, dan tidak akan bertolak ansur bagi mengelakkan berlaku sebarang tindakan yang mengancam nyawa masyarakat.
Kata Nur Jazlan lagi, perhimpunan haram berkenaan yang turut diadakan di beberapa tempat sekitar Kuala Lumpur selain Kuching, Sarawak dan Kota Kinabalu, Sabah membabitkan kos tinggi yang berjutaan ringgit terhadap kerajaan. Berikutan perlu menggerakkan sejumlah besar anggota polis serta kelengkapan semata-mata untuk mengawasi peserta perhimpunan berkenaan. Nur Jazlan juga berkata lebih menjadikan apabila peserta perhimpunan haram bersih 40-an itu sebenarnya diperalatkan pembangkang yang menjadikan mereka sebagai alat politik untuk menumbangkan kerajaan. Ini ini antara komen Nur Jazlan. Beliau juga ada menambah bahawa beliau melihat persamaan dengan Perhimpunan Bersih pada tahun 2012 di mana pemimpin bersih ketika itu penyertaan parti politik pembangkang sudah merosakkan matlamat untuk berhimpun secara aman apabila tercetusnya kekacauan. Dan sebenarnya apa yang diperkata oleh penganjur perhimpunan haram berkenaan sebagai hak untuk berhimpun serta mempunyai usaha murni adalah pembohongan semata-mata kerana terbukti ia didalangi ahli politik pembangkang. Ini kata Nur Jazlan. Tambahnya lagi, jika rakyat benar-benar sudah tidak mempunyai kerajaan Barisan Nasional, mereka hanya perlu menunggu 2 tahun lagi sebelum pilihan raya umum PRU yang ke-14 pula. Motif berhimpun secara haram ini dengan cuba mengambil semangat menyambut hari kemerdekaan adalah demi kepentingan segelintir pihak yang jelas mengenepikan hak majoriti rakyat Malaysia yang hidup aman dan tenteram selama ini. Beliau benar-benar berharap supaya rakyat Malaysia tidak terpedaya dengan menyertai perhimpunan haram bersih 40-an ini kerana kemungkinan kekacauan berlaku adalah amat tinggi disebabkan kita tidak mempunyai kita tak tahu tujuan sebenar di sebalik perhimpunan tersebut. Untuk itu Nur Jazlan berharap agar rakyat Malaysia tidak terberdaya dengan menyertai perhimpunan haram bersih 40-an ini kerana kemungkinan kekacauan berlaku adalah amat tinggi dan kita pun tak tahu latar belakang peserta demonstrasi yang lainnya pula. Dan mungkin ada yang ingin mahu mengambil kesempatan dan menimbulkan huru-hara. Dan sebab itulah polis tidak bersetuju dengan kaedah demonstrasi kali ini kerana tiada siapa yang jelas boleh dipertanggungjawabkan apabila menanggung kecederaan dan berlaku kerosakan harta benda. Ini antara pendapat daripada Nur Jazlan yang merupakan timbalan Menteri Dalam Negeri 1 dan bagi saya mungkin ada benarnya jika dalam satu perhimpunan yang ramai kita tidak tahu siapa yang memulakan. We do not know who sparked the fight or who sparked the kekecohan. Jadi mungkin itu boleh berlaku dan jika apa-apa sebab menurut Nur Jazlan seperti perhimpunan bersih yang terdahulu polis banyak dipersalahkan. Ya, berita seterusnya Radhi. Seterusnya masih mengenai bersih. Cuma saya ada info sedikit mengenai bersih. Bersih bukan sahaja berlangsung di Malaysia tapi di serata dunia. Di antaranya akan berlangsung pada tanggal yang sama iaitu 29 Ogos sehingga 30 Ogos yang akan turut berlangsung di Australia, di Brazil, di China, di France, di Germany, di Hong Kong, di Ireland, Indonesia, Japan, Jordan, New Zealand, Philippines, Singapore, Scotland, United Kingdom, South Korea, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, England dan United States. Jadi bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia akan membuat demonstrasi bersih ini. Ya, negara-negara lain membuat demonstrasi bersih disebabkan berkenaan apa? Memberi dukungan kepada bersih 4.0. Jadi mereka memberi sokongan terhadap bersih yang berlaku di Malaysia. Tapi bersifat global sekarang. Jadi mendunia, bukan saja berlangsung di Malaysia tapi di serata dunia. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ini berita yang ingin saya sampaikan seterusnya mengenai bersih adalah yang disampaikan oleh Kadir Yassin iaitu Ketua Pengarah Kumpulan New Street Time Press yang berkata bahawa bersih 4.0 mampu mempengaruhi keputusan PRU ke-14.
Tokoh wartawan kebangsaan itu berkata jika harapan bahawa perhimpunan 34 jam bakal menyebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak meletak jawatan, itu tidak akan berlaku. Kadir juga berpendapat perhimpunan pada Sabtu dan Ahad ini tidak akan mencetuskan perubahan kepimpinan kerajaan seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Beliau berkata, saya melihat kalau tujuan kita mengharapkan bersih pada hari Sabtu dan Ahad ini untuk menjatuhkan Najib, ia tidak akan berlaku. Tunjuk perasaan protes jalanan tidak akan mengubah Najib. Seterusnya beliau berkata, Najib tidak akan berhenti semata-mata kita sebagai rakyat berpanas-panasan, berpeluh-peluh dan melakukan tunjuk perasaan. Najib tidak akan berhenti sebab kalau beliau mahu berhenti, beliau sudah akan berhenti. Walau bagaimanapun, perhimpunan ini kemungkinan akan mempengaruhi pilihan parti pemerintah rakyat pada pilihan raya yang akan datang, iaitu PRU yang ke-14. Di antara ahli panelis lain yang dalam forum tersebut ialah bekas Perdana Menteri Datuk Saifuddin Abdullah, Gang Peng Siu dan pengurusi bersih 2.0 Maria Chin Abdullah. Sementara itu, bekas Timbalan Menteri Datuk Saifuddin Abdullah menegaskan rakyat Malaysia sudah penat diperbodohkan, dileter dan dibangsatkan. Dari segi rakyat sekarang, ini ada satu kecelakaan, kemarahan, terkumpul perasaan-perasaan yang sedemikian rupa dan ada banyak sebab lain. Itu yang disampaikan oleh Kadir Yassin yang menegaskan bahawa perhimpunan ini kesan dia bukan serta-merta. Bukan Najib akan turun serta-merta pada hari Isninnya, tidak. Dia akan beri kesan yang besar pada pilihan yang akan datang, iaitu PRU ke-14. Dan minggu ni, hari ni kita berita politik dan hal ehwal semasa kita bercerita pasal bersih kerana sudah hampir kepada harinya, dan itu adalah dua komen daripada someone senior, Nur Jazlan dan juga Kadir Yassin. Sekarang ini adalah berkenaan pelajar universiti yang jika mereka sertai bersih 40-an kosong boleh dikenakan tindakan. Pelajar universiti yang terlibat dengan perhimpunan bersih 40-an kosong yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti boleh dikenakan tindakan tata tertib mengikut akta dan prosedur universiti. Ini kata pengerusi jawatan kuasa Naib Chancellor atau Rektor Universiti Awam, Datuk Profesor Dr. Kamaruddin Hussein. Beliau berkata tindakan boleh diambil antaranya digantung pengajian ataupun dibuang daripada universiti. Pelajar sewajarnya mengelakkan diri daripada diperalatkan oleh pihak-pihak tertentu atau pertubuhan yang tidak diiktiraf oleh kerajaan. Sebaliknya menumpu sahaja pada pengajian di universiti. Kementerian Dalam Negeri semalam telah mengesahkan bahawa bersih 40-an kosong yang merancang menganjurkan perhimpunan di Kuala Lumpur, Kuching dan Kota Kinabalu pada Sabtu dan Ahad ini adalah pertubuhan haram kerana tidak berdaftar. Kamaruddin juga yang Naib Chancellor Universiti Melaya Perlis menasihati pelajar supaya merujuk kepada universiti masing-masing untuk mendapatkan maklumat tepat mengenai tindakan yang boleh diambil terhadap mereka jika menyertai demonstrasi jalanan seperti bersih 40-an kosong. Dan pelajar Universiti Malaysia Perlis sejak awal lagi telah diingatkan dan dilarang menyertai sebarang demonstrasi yang berunsur politik. Mereka akan sentiasa diberikan maklumat berkaitan sebarang perhimpunan dan senario yang berlaku dalam negara serta memantau dan mengambil tindakan terhadap pelajar-pelajar yang melanggar akta universiti. Ini komen untuk pelajar-pelajar pula. Jika mereka dilihat terbabit ataupun diketahui terbabit dalam perhimpunan 40-an kosong, akan dikenakan tindakan oleh universiti masing-masing. Ini saja berita politik dan ahwal semasa. Kita hari ini ketiga-tiga berita yang kita sampaikan adalah mengenai bersih 40-an kosong yang akan berlangsung pada Sabtu 29 Ogos yang bermula 2 petang dan akan berakhir pada hari Ahad
30 hari bulan Ogos tengah malam. Ia akan berlaku di Kuala Lumpur, sekitar Kuala Lumpur, Kuching dan juga Kota Kinabalu. Kita berhenti rehat sebentar, kemudian kita akan ke berita ekonomi dan bisnes. Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Berita Nusantara. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami melalui segmen Berita Nusantara melalui Radio Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Dan hari ini 27 Ogos 2015 bersamaan dengan hari Khamis. Tadi kita cerita mengenai berita politik dan hak ehwal semasa yang berlaku sekitaran di Malaysia, dan berita ekonomi dan bisnes beradi. Berita ekonomi dan bisnes hari ini mengenai perniagaan burger. Iaitu perniagaan burger akan membuka peluang besar kepada usahawan Bumiputera. Bermula dengan modal RM2,000, pengeluaran 200 keping burger sehari, kumpulan Ramli kini berkembang menjadi sebuah syarikat bernilai hampir ringgit Malaysia 1 bilion. Perkembangan syarikat itu turut membantu ramai Bumiputera menjadi usahawan burger dengan rantaian lebih 25,000 gerai menjual jenama burger Ramli di seluruh negara dengan memperoleh pendapatan mencecah RM30,000 sebulan. Pengarah urusan kumpulan Ramli, Datuk Ramli Mokni, berkata usaha sama antara Ramli Burger dan penjual burger atau lebih dikenal sebagai Burger Boy membolehkan usahawan kecil memperoleh pendapatan purata RM5,000 sebulan bergantung kepada lokasi. Menurutnya, potensi perniagaan dan pendapatan yang baik menerusi penjualan burger menarik minat ramai golongan muda atau golongan belia untuk menjadi Burger Boy serta mewujudkan 70 pemborong dan pengedar produk Ramli di seluruh negara. Syarikat itu juga dalam perancangan mengembangkan rangkaian cawangan menerusi jenama Ramli Halal Mart kepada 450 cawangan berbanding 37 ketika ini menjelang 2020 akan datang. Sementara itu, pengurus projek kumpulan Ramli, Badrul Zaman Baharudin, berkata menerusi model perniagaan Burger Boy, ia membawa kepada penjanaan pendapatan yang konsisten kepada usahawan Bumiputera, khususnya dalam mendepani kenaikan kos sara hidup ketika ini. Ini sebenarnya yang kita mahukan, value added ataupun nilai tambah dan meletakkan perniagaan burger ke satu tahap yang lebih baik. Itu yang disampaikan oleh Badrul dalam satu temu bual bersama wartawan. Menerusi pembukaan kilang yang mampu mengeluarkan sehingga 15 tan burger dalam pelbagai produk sejuk beku, ia bakal meletakkan syarikat itu standing dengan rangkaian restoran makanan segera luar negara. Itu yang saya agak terkejut juga kan bila saya dapat info ni yang mengatakan industri perniagaan kecil seperti penjualan burger atau Burger Boy yang menjadi di bawah rangkaian Ramli ni, purata pendapatan bulanan dia RM5,000 sebulan. Jadi kita jangan macam walaupun kita kerja kemas, duduk kat aircon kan, kita nak sombong dengan orang burger, padahal diorang pun gaji sebenarnya lagi besar daripada kita. Benar. Dan bagi saya, pengusaha-pengusaha burger sekarang ini sudah meningkat dan ada pelbagai program yang telah dianjurkan oleh beberapa orang usahawan yang memikirkan they think that menjual burger adalah satu perniagaan yang bagus. Contohnya seperti Fizo Omar, beliau telah melancarkan satu kempen ataupun satu program. Dia buat macam franchise, iaitu ada nama burger khasnya. Jadi dia jadikan perniagaan burger dia sebagai franchise. Malah mereka Fizo Omar menyediakan pelbagai latihan kepada peniaga-peniaga burger yang mahu mendaftarkan diri mereka dalam franchise tersebut. Kemudian
membekalkan daging burger, ayam ataupun daging, rotinya dan membantu dari segi modal permulaan. Dan pelbagai program dilakukan, antaranya Fizul Malah selebriti Tapi Malaysia. yang menarik tentang burger ni kan, dia sebenarnya bukan budaya orang Melayu, tapi dia sudah menjadi sebahagian dari rutinitas kita. Betul. Dia bukan budaya kita tapi menjadi sebahagian rutinitas kita. Dan bagi saya burger adalah makanan snack atau makanan yang paling ringkas sekali yang didapati. Tapi dia cukup untuk mengenyangkan. Contoh terutamanya kepada buat sesiapa yang balik kerja, yang tak sempat nak fikir pasal makan, ataupun bila dah balik kerja dalam pukul 8, pukul 9, pada mereka nak pergi kedai makan tu menambahkan penat. Jadi singgah je kedai burger, beli burger dan boleh makan kat rumah ataupun makanan kereta sendiri. Dan kalau Radi perasan, di Kuala Lumpur ni, kalau ada satu komuniti ada 2-3 kedai burger, dan 2-3 kedai burger itu memang laku. Dia tak ada saingan sebab dia dah ada regular customer. Tak apa, kadang-kadang kita bukan macam, kadang kita pun nak tukar-tukar rasa macam pergi kedai ni lah, pergi kedai tu lah kan? Ya, betul. Bagi saya tu, saya pernah bertanya soalan. Saya tanya, bang, kat sebelah sana ada kedai burger, tak terasa bersaing ke? Tak ada. Saya ada customer saya, dia ada customer dia. Dan rasanya kalau duduk di taman perumahan, kawasan perumahan tu, kalau 20-30 orang, jadi mereka boleh split. Kau ambil 15 orang, aku ambil 15 orang, dan dia selalunya begitu kan. Ya, itu berita ekonomi kita hari ini. Semoga perniagaan abang-abang burger bertambah maju. Bukan abang-abang je sekarang tau. Dekat rumah saya ada akak burger. Akak burger. Nanti ada masa Anne kena datang. Akak burger. Mesti sedap burger. Ya kan? Okey, kita terima kasih kepada para pendengar kerana masih lagi sudi bersama dengan kami. Sebelum kita tutup berita Nusantara kita ini, kata-kata bijak daripada Radi. Ini untuk abang-abang burger dan akak-akak burger. Bahagia itu adalah mereka yang bangga menjadi diri mereka sendiri tanpa mengkhawatirkan apa yang difikirkan orang lain daripada dirinya. Jadi biarlah orang cakap apa, kita dah buat kerja, rezeki halal, boleh hidup anak bini, boleh sekolahkan anak, tu pun dah cukup. Itu pun dah Alhamdulillah. Cukup. Kesederhanaan itu penting. Dan saya berharap para pendengar Durian Nusantara akan masih lagi setia bersama kami, kerana selepas ini kita akan ada temu ramah untuk segmen ruang tamu kita. Ini temu ramah bersama Umar Uzar dan Adi Mahmud. Mereka akan bercerita mengenai program sempena Hari Malaysia, iaitu Say Something Nice. Dan program ini akan berlangsung bermula 1 hari bulan September hingga 17 September nanti. Untuk mengetahui apakah programnya, apakah kandungan-kandungan yang ada, komponen-komponen yang ada dalam Say Something Nice, kita dengarkan pada pukul 3.30 petang nanti, atau antara 3.30 hingga 3.45 petang nanti. Salam cinta damai, salam hormat, salam cinta kasih dan sayang. Salam Nusantara.